Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 2 hari bulan 12 2021 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi. Al-Wafi, syarah kepada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis kita sudah sampai ke hadis yang terakhir, sudah sampai ke penghujung kita insya-Allah. Tapi syarah dia agak panjang. Hadis yang ke-42 di bawah tajuk Sa'atu Maghfiratillahi Azza wa Jalla. Luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla, luasnya maghfirah, keampunan Allah Azza wa Jalla. Dia terjemah rahmat, sebenarnya maghfirah, keampunan Allah Azza wa Jalla. Luasnya keampunan Allah Azza wa Jalla ke atas hamba-hambanya yang sentiasa ada je kesalahan-kesalahan, maka Allah SWT buka pintu keampunannya seluas-luasnya kepada kita. Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, Al-Hadithus Tsani wal Arba'un, hadis yang ke-42, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para pelajar sekalian, kita sentiasalah memperbanyakkan selawat. Setiap kali sebut nama Nabi, selawatlah kita, kerana itulah menjadi tanggungjawab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala. Ini dia panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Maknanya Allah Ta'ala berfirman. Tapi dia bukan Quran. Quran lain cara dia. Ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma ka minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan rahmatku, aku mengampunkan dosa-dosamu dan tidaklah aku peduli. Apa dia maksud la ubali tu? Aku tak peduli apa? Maksud dianya, tengok dalam istilah hadis tu, ma ubali. Tidaklah aku peduli, iaitu banyaknya dosamu. Banyaknya dosamu itu tidaklah menjadi satu yang besar bagi Allah. Allah nak hapuskan, mudah. Dalam kalimah ini terdapat pengertian tentang banyaknya dosa. Sekiranya ia menjadi jasad, maka ia akan memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Maknanya, kalaulah dosa tu berjisim, seketul jadi gitu, tak takkan nak pikul kita besar. Tapi oleh kerana dosa itu tidak pikul bebanan dosa, tapi dia tidak berjisim. Dia tak ada stoko gitu kata orang. Sekadar seketul itu tidak ada. Baik, itu yang pertama. Ya bna Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, jika dosamu mencapai awan di langit, maknanya besar, tinggi dosa kita sampai ke awan, kemudian engkau memohon keampunan dariku, aku mengampunkanmu. 2. Yang ketiga, ya bna Adam, innaka law ataitani biqirabil ardi. Law ataitani biqirabil ardi, biqurabil ardi. Itu. Khatayaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah.
Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau datang bertemu denganku tanpa mempersekutukanku. Ini syarat. Dosamu banyak, tapi kamu tak melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Itu syarat dia. Maka aku datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi. Allahu Akbar. Hadha hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Itu terjemahan hadis. Qala An-Nawawi hadzal hadis akhrajahu Tirmizi fi abwabid da'awat. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis dalam bab doa, bab ghufraniz dzunub mahma azumat, bab keampunan dosa walaupun besar mana. Besar mana pun dosa itu diampunkan. Kita kata alhamdulillah. Peluang masih terbuka. Istilah hadis. Tengok kita punya istilah hadis. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, ma da'autani. Ma da'autani. Dengan mana apa? Selagi mana engkau berdoa kepadaku, maksudnya selama engkau meminta keampunan dariku dan menyembahku dengan ketaatan dan doa, kerana doa itu adalah ibadat. Jangan main-main doa. Kerana itu kita tak boleh minta doa ni dengan apa? Dengan orang tua orang ni tak boleh. Kita doa minta dengan Allah saja kerana dia ibadat. Hakikat doa adalah doa yang dipinta oleh seorang hamba ke hadrat Tuhannya dengan memohon pertolongannya sesuai dengan hak Allah Azza wa Jalla. Doa ini ibadat. Kerana itu tak boleh apa? Tak boleh kita minta doa kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia kata lagi. Hakikatul doa. Apa dia hakikat doa tadi? Hakikat doa ialah kita minta sesuatu dengan Allah Azza wa Jalla, jangan minta dengan makhluk lain. Rajautani. Apa makna? Mengharapkan kepadaku, iaitu engkau takut pada hukumanku, dan kerana itu engkau mengharapkan keampunanku, dan engkau pun tamakkan rahmatku, dan engkau takutkan kebesaranku. Jadi perkataan raja, perkataan ar-raja, harap juga bermakna takut. Boleh juga rajau tadi bermakna takut, takhafu. Berharap pada asalnya bererti mengharapkan sesuatu yang baik agar ianya datang dengan segera. Tapi dalam ini rajau tani dengan makna engkau takut kepadaku. Ghafartu, yakni Allah Ta'ala kata ghafartu, aku ampunkan dosa kamu. Apa mana Tuhan ampunkan dosa? Ini bahasa dia kata ni. Ai satartu uyubak wa mahautu dzunubak. Makna Allah ampun tu, tuan-tuan dan puan-puan, tanda yakni Allah Ta'ala menutup, merahsiakan keburukan dosa kita dan menghapuskan menyembunyikan keaiban kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu makna ghafartu. Bila kita kata astaghfiruka ya Allah, aku minta ampun denganmu, maknanya kita minta Allah sembunyikan dosa kita, Allah sembunyikan keaiban kita, Allah ampunkan dosa kita. Itu makna ghafara, istighfar. Ala ma kana minka, di atas apa yang ada padamu, iaitu dosa-dosa yang banyak yang engkau telah lakukan, sama ada yang kecil atau yang pembesar. Tadi kita dah sebut wala ubali. Allah kata aku tak peduli, iaitu banyaknya dosamu itu tidaklah menjadi suatu yang besar kepadaku. Dalam kalimah ini terdapat pengertian tentang banyaknya dosa, sekiranya ianya menjadi jasad, maka ia akan memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Jadi alhamdulillah lah Allah Ta'ala tidak jadikan dia itu sebagai berjisim. Balagat, ini sampai, maknanya mencapai ketinggian langit disebabkan terlalu banyaknya ataupun kualitinya yang besar dosa itu. Dalam penggunaan kalimah ini terdapat mubalaghah, mana bahasa yang kuat dipanggil mubalaghah, untuk menunjukkan betapa banyaknya dosa. Kalaulah ianya diibaratkan sebagai suatu yang berjisim, nescaya ia akan memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Tapi
Tuhan gambarkan kalau dosamu sampai ke langit. Oh, besarnya. Anana dengan mana banyak awan sangat. Istaghfartani, engkau meminta ampun kepadaku. Maka kalau minta ampun dengan syarat apa? Dengan syaratnya la tusyrik bi. La tusyrik bi. Jangan syirik pada aku. Itu yang Allah Ta'ala nak. Yang besar sekali syarat dia, jangan syirik. Kalau syirik, habislah. Runtuh habis segala amalan kita. Biqurabil ardi. Dia kata apa? Hampir memenuhi bumi. Maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita keampunan dengan mana izalatul iqab wa isalus sawab. Jadi Tuhan kata kalau banyak mana buat mari pun mu tak syirik, la ataituka. Aku akan mari penuh dengan apa ni, dengan keampunan. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada fiqhul hadis. Apa dia fiqhul hadis? Hadis ini adalah hadis yang paling diharapkan dalam sunnah. Mana sunnah Nabi itu banyak, tapi hadis ini dia panggil hadis yang memberi pengharapan yang tinggi kepada kita sebagai seorang hamba Allah yang boleh melaksanakan, boleh memohon, boleh minta, boleh merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Allah dah bagi jaminan. Besar mana dosa, tinggi mana dosa, aku wala ubali, aku tak peduli. Kalau kau minta ampun, mu tak syirik, aku ampunkan. Alhamdulillah. Kerana padanya terdapat penjelasan tentang, pada hadis ini, terdapat penjelasan tentang banyaknya keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang berdosa tidak berputus asa disebabkan banyaknya dosa mereka. Seseorang itu janganlah tertipu oleh dirinya sendiri memandangkan luasnya rahmat Allah Ta'ala ini dengan terus melakukan dosa dan tenggelam dalam dosa lalu terhalang dirinya daripada keampunan Allah. Jangan terpedaya. Jangan ambil hadis ni, oh Allah Ta'ala Maha Pengampun. Habis, relax lah bro. Nah, kita buat dosa apa Tuhan ampun? Mana kau tahu? Kau sempat bertaubat. Berapa ramai orang mati mengejut yang tak sempat nak buat apa-apa. Jangan sedap hati. Mana hadis ni jangan salah-salah guna untuk Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, dia pun berani buat dosa. La. Hadis ini digunakan kepada orang yang berdosa. Jangan kecewa, jangan frust, jangan putus asa. Kamu akan dapat pertolongan, kamu akan dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada fiqh yang pertama, asbabul maghfirah. Sebab-sebab seorang itu mendapat keampunan Allah. Macam mana kita nak dapat keampunan Allah? Tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian yang besar. Terdapat banyak jalan dan sebab bagi keampunan di atas amalan melampaui batasan yang dilakukan oleh seseorang insan itu. Antaranya ialah, letak nombor 1. Ini dia panggil fiqh yang pertama, sebab-sebab keampunan. Nak dapat keampunan, yang pertama, ad-du'a ma'araja al-ijabah. Doa serta mengharapkan Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Jangan berdoa kata, Tuhan jadi tak. Tak boleh. Doa adalah diperintahkan, dijanjikan dengan penerimaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nascaya aku perkenankan doa kamu itu. Tengok Allah janji, mu doa aku perkenankan. Maka ayat ini memberi pengharapan besar kepada kita para jemaah sekalian. Setiap kali kita doa, Allah perkenankan. Mana Allah terima. Habis adakah Tuhan kabul permintaan kita? Itu kita bincang nanti lepas ni. Yang pertama, istijabah doa sudah ada. Macam kita lah, kita suruh permohonan ke pejabat. Pegawai akan cop, diterima jam 3.20 petang 2 Disember 2021. Adakah dia lulus?
Belum tentu. Itu perbezaan di antara janji Tuhan, ud'uni astajib lakum. Aku perkenankan, maknanya aku terima semua permohonan kamu. Bermakna doa kamu itu akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada kamu dapat qabul apa yang kamu minta di dunia, ataupun belum qabul lagi, minta lagi, sehingga dikabulkan, ataupun kita akan baca dalam hadis nanti, Nabi SAW sebut, ada kalanya disimpan pahala itu di akhirat. Tak dapat itu dunia. Sabarlah. Teruskan berdoa. Jangan kecewa, jangan frust. Hadis daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a huwa al-ibadah. Nabi kata doa itu adalah satu ibadat. Bila kita buat ibadat, boleh pahala ke tidak? Boleh pahala. Tuan-tuan berdoa, Allahumma ufirli wali walidaya, dah boleh pahala dah kita. Kalau Tuhan qabul, itu bonus nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Pahala dapat, permohonan pula diterima. Allah. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian Nabi baca ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah. Berdoalah kepadaku, aku akan menerima doamu. Hadis rawahu At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala tidak sahaja mengkurniakan kelebihan kepada seorang hamba dengan memberi taufik kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya, melainkan bersama-sama dengan itu dia mengurniakan penerimaan dan pengkabulan. Jadi bila seorang hamba Allah Taala itu anugerahkan kepada kita taufik untuk berdoa, hamba ni pula berdoa dengan penuh khusyuk, yad'u wa yatadarra ilai, maka Allah Ta'ala akan janji untuk kabul dan perkenankan permohonan tersebut. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Jadi bila Tuhan bagi taufik, yang kita bimbang hari ini berdoa pun tidak kita ni. Bermakna kita tidak dapat taufik daripada Allah Ta'ala untuk berdoa. Jadi kita bimbang di situ tuan-tuan. Kita bimbang di situ, berdoa ke tidak kita? Saya kalau ada masalah, saya tak bimbang. 10 pondok, 10 tahfiz, 10 masjid saya bagi duit. Awak bagi duit, awak doa ke tidak? Ini itu masalah kitanya. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Hadis ni dalam Tabarani dia kata marfu'an. Jadi kita tak baca hadis ni. Setelah saya tengok dalam web tentang Al-Bahisul Hadisi, hadis ni di antara la yasih, la aslalahu dan hadis batil. Maknanya dari sudut sanadnya tidak boleh diterima. Itu tandalah itu hadis tidak sahih. Wallahu alam. Jadi yang sahih tadi sudah ada, kenapa kita mau cari yang lain? Kalau kecuali banyak lagi yang penting. Maka hadis-hadis tentang mustajab doa ni sudah banyak. Kita akan tengok nanti di bawah, insya-Allah ada. Baiklah. Cuma saya teringat kata-kata seorang sahabat, nama dia Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, uthira an Umar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar kata, aku tak fikir tentang Allah kabul ke tak kabul doa aku ni. Tuhan mustajab ke tak mustajab, aku tak fikir. Yang aku fikirnya, aku berdoa ke tidak kepada Allah Ta'ala. Sebab bila kita berdoa dengan cukup syarat dia, dengan cukup SOP-nya, Allah Ta'ala dah janji, ud'uni astajib lakum. Kamu doa, aku perkenankan. Jadi itulah kata Umar, yang aku fikir hari ni, aku berdoa ke tidak. Aku tak nak fikir Tuhan kabul ke tidak. Sebab kalau tak kabul di dunia, kita boleh pahala di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berdoa tidak akan rugi walaupun sekelumit. Tuhan tak kabul di dunia, di akhirat esok kita terima pahala penuh. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada syurut syarat al-ijabah. Syarat-syarat penerimaan doa wal mawani' dan penghalang daripada diterima doa serta adab-adabnya. Sekarang ni kita nak fikir tentang syarat-syarat penerimaan dan halangan-halangan serta adab-adab untuk kita berdoa. Apa dia?
Doa adalah sebab yang menyebabkan penerimaan ketika sempurna segala syaratnya dan tidak wujud halangannya. Maknanya Allah Ta'ala ada janji, kita yakinlah dengan janji Allah Azza wa Jalla. Tuhan janji apa? Janji nak terima. Tapi kalau kamu tak cukup syarat, tangguh dulu sehingga dilengkapkan syarat. Allah. Dan tidak wujud penghalangnya. Penerimaan itu kadang-kala berbeza-beza mengikut sejauh mana syarat-syarat dipenuhi ataupun syarat-syarat tidak dipenuhi. Dan ada-adanya diikuti serta ada-adanya yang tidak diikuti, atau wujud beberapa penghalang yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, tidak mustajab. Baiklah para jemaah sekalian, bagi pencatat tulis, yang pertama, dia panggil syarat yang pertama, al-hudur war-raja. Kehadiran hati. Mana kita berdoa tu hati mesti bersama. Jangan doa, ya Rabbi, mata duk melilau, otak duk khayal, tangannya akak doa dengan mulut, ya Rabbi, ya Rabbi. La. Antara syarat-syarat yang penting adalah hudurul qalbi, kehadiran hati. Bersama dengan harapan agar doa itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Tirmizi telah mengeluarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan kamu yakin akan penerimaannya. Kita doa, kita mesti yakin Allah kabulkan. Wa inna Allah ta'ala la yakbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada hati yang lalai, yang lara. Tangan angkat doa, mulut kumak-kumak doa, tapi hatinya lara, maka itu tidak diterima. Tuan-tuan tanda, hadis ini rawahu Tirmizi, kata di muhakkik sanaduhu hasan. Sanaduhu hasan, alhamdulillah. Hadapun hadis yang kedua dalam musnad daripada Abdullah bin Umar itu, al-qulubu aw'iyatun. Maka hadis ini tuan-tuan tandailah, saya tak baca, kata di muhakkik sanaduhu dhaif, sanad dia lemah. Tapi cukup yang kita pertama tadi, dia hampir sama. Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Bila kamu doa, mesti letak keyakinan, muqinun bil ijabah, yakin Allah Ta'ala kabulkan, yakin Tuhan terima. Dan hati juga mesti khusyuk. Bila kita kata Allahumma ghfirli, mulut kata, telinga dengar, mata mengalirkan air mata. Permohonan tu biar selari dengan anggota, dengan mulut, dengan hati. Barulah jadi kerja. Dulu ana ceritakan kepada tuan-tuan, diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tengok seorang pemuda minta, Allahumma rzuqni hurul ain, ya Allah beri aku bidadari syurga. Tapi sambil-sambil duduk doa, tangan duduk main batu lah, duduk macam duduk tengok sana sini. Kata di Syekh Umar, dia kata, ya syabab, bukan begitu cara kita nak pinang bidadari. Mulut minta, mata tengok sana sini, tangan duduk main benda lah. Habis, kalau kamu nak minta, Allah Ta'ala tidak kabul doa daripada hati yang lalai. Kalau nak minta, campak batu, betul-betul fokus kepada doa, insya-Allah Allah Ta'ala perkenankan doa. Ini kita kena yakin letak di situ. Baik, para jemaah sekalian, di antara tanda-tanda ar-raja, tanda-tanda kita mengharapkan Allah Ta'ala kabulkan doa kita, iaitu at-ta'ah, iaitulah dengan melakukan ketaatan yang baik, husnul ta'ah. Mana kita lakukan ketaatan yang betul-betul mantap. Betul-betul mantap. Ketaatan yang murni kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah
serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang harap rahmat Allah Ta'ala, orang yang betul-betul raja, iaitu orang yang melakukan ketaatan kemudian dia minta. Sebab itulah sebahagian ulama kata, di antara kita nak mustajab doa ni kena sedekah dulu. Istighfar banyak-banyak, bagi sedekah, puji Allah banyak, baru kita doa. Baik. Syarat yang pertama tadi hudur awal raja. Syarat yang kedua al-azmu fil mas'alati wad du'a. Keazaman yang penuh. Keazaman yang penuh dalam kita memohon dan berdoa. Jangan minta separuh-separuh, jangan. Kalau minta sikit-sikit tak jadi, minta separuh tak jadi. Kita kena minta betul-betul. Orang panggil tawajuh ila Allah Azza wa Jalla. Aku nak benda ni. Seorang hamba Allah hendaklah berdoa dengan benar, bersungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu pada perkataan dan hatinya. Mulut kata, hati pun ingat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berdoa atau orang yang memohon keampunan. Dia kata apa? Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Nah, ya Allah, kalau engkau nak maaf aku maaflah. Kalau engkau tak nak maaf pun engkau punya pasal. Dia ni cakap apa ni macam ni? Jangan buat kita ni minta dengan Allah macam kita pergi minta dengan penghulu kampung. Penghulu, saya nak lembu power. Awak bagi mujur, tak bagi pun tak apa. Nak minta apa-apalah, minta baja ke, nak minta benih ke. Dengan Allah, kita kena minta betul-betul keazaman. Sebab jadi tak boleh kita pergi minta. Dia kata apa? Tengok ni. Dalam hadis Nabi kita bersabda, Iza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ghafirli in syi't. Iza da'a ahadukum, apabila kamu berdoa, jangan kamu kata Allahumma ghafirli in syi't. Ya Allah, ampunlah dosa saya kalau Tuhan nak ampun lah. Kalau Tuhan tak ampun, ikut Tuhan lah. Orang panggil apa dia ni, main kasar dengan Tuhan. Orang Kelantan kata mecok. Mecok ni merajuk dengan Tuhan. Ikut mula ya Rabbi. Nak ampun-ampun, tak mau ampun, ikut. Lah. Nabi kata apa? Walakin liya'zimil mas'alah. Naklah kamu betul-betul tekad minta. Ya Rabbi, aku nak. Wal yu'azzimir raghbah. Nyatakan besarnya pengharapan kita, besarnya kehendak kita tu, nak sangat-sangat tu. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Sesungguhnya Allah tidak merasa keberatan dengan akan sesuatu yang diberikannya. Tak ada apa bagi Tuhan. Tak ada berat apa bagi dia. Dia nak bagi, dia bagi. Kalau tak nak bagi, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain, wa fi sahih rawahu Tirmizi, dia kata man u'tiya du'a ni apa ni? Baik. Itu hadis rawahu Tirmizi, dan hadis lagi rawahu, yang pertama tadi rawahu Muslim. Dalam hadis Muslim, Nabi kata apa? Fa innallaha sani'un ma syaa la mukrahalah. Tengok. Allah Taala itu tidak ada orang paksa dia. Tidak ada siapa yang paksa dia. Allahumma arfani. Allahumma arhamni. Allahumma ghfirli in syi'ta. Walakin liya'zim fi du'a fa innallaha sani' ma syaa la mukrahalah. Ataupun la mukrihah. La mukrih, maknanya tidak ada orang yang memaksa dia. Jadi hadis ni ada dua hadis dalam ni. Tuan-tuan tengok dalam hadis yang pertama tadi, terjemahan dia letak saja, matan tidak ada. Jadi kita pun jadi tukar. Hadis yang kedua ni hadis rawahu Tirmizi. Baik. Hadis rawahu Muslim yang mula-mula tadi. Maksudnya, ya Allah, berilah rahmat kepadaku. Ya Allah, ampunlah aku. Jangan kata Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, kalau engkau nak ampun, ampunkan. Ya Allah, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, beri rahmat kalau kamu nak.
Tak boleh Nabi kata. Sebab Allah Ta'ala la mukrih. Makna tak ada siapa boleh paksa Tuhan. Tak ada siapa boleh paksa Allah. Hadis yang kedua Tirmizi tadi, Nabi kata walakin liya'zimil mas'ala wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Mana kita kena minta betul-betul sebab Allah Ta'ala tidak ada benda yang besar bagi Allah. Kecil, simple belaka. Tuhan nak bagi, bagi. Jadi hadis Muslim, Nabi kata kenapa kita tak boleh minta main-main? Sebab Allah Ta'ala tak ada siapa boleh paksa dia. Yang kedua, bagi Allah Ta'ala tak ada benda yang besar. Mau nak minta, minta. Baiklah, kita berpindah kepada adab yang ketiga. Adab yang ketiga, al-ilhah fid du'a. Al-ilhah fid du'a artinya merintih-rintih dan merayu-rayu ketika berdoa. Walau kita dia panggil ilhah ni, mana kita minta sungguh, ya Rabbi, ya Rabbi. Biar kita menangis-nangis kita minta. Itu dia panggil ilhah. Apa dia panggil? Al-ilhah maknanya rayuan penuh. Minta doa sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah SWT suka hambanya mengiklankan, yu'lina, mengiklankan akan perhambaan kepadanya dan menyatakan hajat kepadanya sehingga Allah menerima permintaan dan menyahut seruannya. Allah suka dengar. Selagi mana seorang hamba merintih dan merayu di dalam doa dan sangat mengharapkan penerimaannya tanpa berputus harap, maka doanya itu hampir kepada penerimaan. Sesiapa yang mengetuk pintu hampir-hampir akan dibuka. Ini bahasa Arab kata, an yushiku man qara'al bab yushiku an yuftahlah. Siapa dia ketuk pintu, akan dibukalah pintu itu. Maknanya kalau kamu berdoa, insya-Allah Tuhan kabulkan. Sedap, bahasa Arab ni menarik dia punya kata-kata kan. Maka dalam bab ini kita ambil firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima. Itu dia panggil khauf, kita takut Tuhan tak kabul. Wa tama'an, dan juga dengan perasaan sangat tamak, sangat mengharapkan dikabulkan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya, memperbaikkan amalannya. Jadi Allah Ta'ala rahmat Tuhan itu dekat, tapi kita kena betul channel. Suratul A'raf ayat 56. Baik. Dalam hadis mustadrak itu, tuan-tuan tulis itu dhaif. Hadis yang kedua daripada Sunan Ibn Majah ini hasan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaih, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta, tidak berdoa, tak memohon dengan Allah, Allah Ta'ala akan murka. Rawah Ibnu Majah bisanadin hasan. Itulah kita berbeza kita dengan Allah. Manusia ni kalau minta banyak-banyak dia marah. Allah kalau tak minta Tuhan marah. Kau sombong ya? Aku ni bukan ada orang paksa. La mukri. Aku ni bukan dia ta'azah, bukan ada benda besar bagi aku semuanya. Tapi kenapa kau tak minta? Itu maknanya minta dengan manusia kita kena marah. Tak minta dengan Allah, Allah pula marah. Jadi kena sentiasa minta dengan Allah. Minta apa? Minta pagi, petang, siang, malam. Jangan tak minta. Sebab itulah kita mintalah permohonan yang paling simple. Kalau tuan-tuan rasa tak larat saja nak minta, tak pandai je berdoa, jangan lupa doa yang paling simple sekali, lengkap, komprehensif. Kata orang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini yang paling simple, yang paling lengkap. Sebab kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa lagi yang ada? Di bawah senarai kebaikan, semua hak baik aku nak, ya Rabbi. Tapi kalau minta spesifik hak kita nak tu lagi baik, lagi afdal kan. Kita nak sihat, kita nak kaya, kita nak selamat daripada bencana, kita minta. Dan telah datang dalam asar. Dalam asar ni ada riwayat lah, ada riwayat siapa tak tahu. Dia kata apa? Seorang hamba itu jika berdoa kepada Tuhannya,
maka Allah mencintai serta berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, janganlah kamu segera tunaikan hajat hamba-Ku itu, kerana sungguhnya aku amat suka mendengar suaranya. Wallahu alam. Tuan Syekh pun tak kata asar dari mana, kan? Kita kata adalah asar, gitu sajalah. Tak sandarkan Nabi lah. Yang keempat, ni syarat doa yang keempat untuk mustajab doa ni, syarat yang keempat apa dia? Al-isti'jal wa tark ad-du'a. Syarat yang keempat ada musti'jal, tulis tu. Isti'jal, jangan gopoh sehingga kita meninggalkan doa. Tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang hamba untuk meminta disegerakan dalam pengkabulan doa. Ya Rabbi, aku nak dalam masa 3 hari, kabul. Hei, ini bukan mahkamah, bukan peguam ni, pejabat peguam kan. Awak tak dalam masa 3 hari tak minta maaf, kita saman. Mana ada? Ni dengan Allah dia bagi. Ya Rabbi, ini kali yang ketiga saya mari doa di Mekah ni. Tak kabul lagi kali ni. Sudah. La tasta'jil. Jangan gopoh. Nabi kita melarang seorang hamba minta disegerakan dalam pengkabulan doa lalu meninggalkannya kerana lambat mustajab doa. Ada juga orang tu istibta' al-ijabah. Lambatlah Tuhan doa ni, malah aku la. Demikian ini merupakan penghalang terkabulnya doa, sehingga seorang hamba tidak merasa putus asa daripada dikabulkan doa walaupun lama masa penantiannya, kerana Allah Ta'ala mencintai orang yang terus menerus berdoa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal. Selama dia tidak gopoh. Yustajab mana diperkenankan doa dia tu selama dia tidak tergesa-gesa, tak belorak, tak gopoh nak mustajab doa. Fayaqul qad da'autu rabbi falam yastajib li. Dia kata apa dia? Sungguhnya aku telah berdoa lama dah, tak perkenan-kenan juga doa. Malah dah la. Nabi kata apa? Diperkenankan selama kamu tak gopoh. Tapi kalau kamu gopoh, nak cepat, buat sendiri ya. Gitulah lebih ibarat kata. Jangan main-main. Yang kelima, syarat yang kelima, ar-rizqul halal. Makanan kita tu pasti halalan tayyiban. Jangan makan benda haram. Benda haram itu menghalang doa orang itu dikabulkan. Di antara sebab-sebab terpenting bagi mustajabnya doa adalah halalnya rezeki seorang itu. Di antara doa yang mustajab iaitulah kita makan rezeki yang halal. Seorang insan itu yang diperolehi daripada jalan yang disah patuh syariah, kita panggil patuh syariah sekarang. Di antara penghalang penerimaan doa itu ialah apabila seorang itu tidak peduli tentang sumber rezekinya, sama ada halal atau haram. Ini kita bimbang hari ni, rempuh saja. Yang penting dapat fulus, jangan tanya halal ke haram, jangan tanya. Telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih. Nabi kita bersabda, ar-rajulu yamuddu yadayhi ila sama'. Seorang laki-laki pengembara berjalan di padang pasir, kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, makanan dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Ghudhiya bil haram, diberi makan benda haram. Diberi makan benda haram. Fa'anna yustajabu lahu lidzalik. Ni kitab ni banyak gugur lah. Fa'anna tambah fa'anna yustajabu lah. Mana Nabi kata, bagaimana Allah nak perkenankan doa dia sedangkan di tubuh dia penuh dengan benda haram. Na'udzubillah. Makannya haram, pakaian haram, diberi makan benda haram. Hadis ini rawahu Muslim. Dan ada kata-kata, tapi kata-kata ni sanad dia dhaif. Masyhur kata-kata ini. Kata-kata ni, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Sa'ad,
perbaikkan, perelokkan makanan kamu, akan mustajabkan doa. Makna dia betul, tapi sanad dia tak, sanad dia lemah. Hadis ni dalam Tabarani. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi yang terakhir, kan? Perkara yang kedua, soalul maghfirah. Hendaklah kita sentiasa memohon keampunan Allah. Adapun apa tadi, syarat-syarat qabul doa selesai dah. Syarat mustajab doa berapa? Yang pertama, hudurul qalb. Hati mesti berdoa dengan hati yang tenang. Hati yang hadir dan mengharapkan. Yang kedua, berdoa dengan mantap, dengan permohonan yang jitu. Bukan kata ikut mulai Rabbi, nak bagi tak bagi. La. Yang ketiga, ilhah fid doa. Sentiasa merintih dan merayu dalam doa. Tiga. Yang keempat, ada mustiqjal. Jangan gopoh. Jangan berhenti berdoa. Teruskan berdoa. Yang kelima, makanlah dengan makanan yang halal. Ni kata di Tuan Syekh kita ni kata, ini di antara 5 cara-cara mustajab ad-du'a. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang, soalul maghfirah. Hendaklah kita banyak sentiasa memohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Memohon keampunan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kita sambung dalam siri yang berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.